Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat malam kepada anda semua. Terima kasih kerana bersama dengan PVC TV dan seperti mana janji biasa, kita akan tampilkan topik-topik yang menarik untuk kita bincang secara bersama. Dan anda boleh komen, share dan subscribe dengan apa yang sedang kami bentangkan di muka buku ini, dan sudah pasti kita mengharapkan feedback anda itu akan memberikan satu noktah yang cukup baik dalam perbincangan kita ini. Baik, pada malam ini kita akan berbincang seperti mana yang telah kita beritahu. Tajuk yang kita letakkan adalah bahaya rantaian rasuah. Kerana ini menjadikan satu topik yang sering dibincangkan di mana-mana, ada kalanya boleh dilihat sebagai tidak tepat, ada kalanya boleh kita anggap sebagai tepat, dan itu perkara biasa yang telah dibualkan di kalangan masyarakat. Kita tampilkan seorang yang cukup penting, Tuan Haji Sulaiman Haji Kasim, Ketua Unit Komunikasi Dalaman SPRM ataupun Ketua Cawangan Komunikasi Dalaman SPRM di bawah bahagian komunikasi strategik. Betul Tuan? Betul, betul. Baik, terima kasih kerana sudi bersama dengan kita untuk menjayakan program ilmu. InsyaAllah. Sepatah kata sebelum kita bincang lebih lanjut tentang topik ini. Silakan Dr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam perpaduan, salam para pendengar, para penonton setia PVC TV. Ya, PVC TV. Alhamdulillah. So, terima kasih PVC TV kerana sudi menjemput saya untuk berkongsi dalam isu-isu rantaian rasuah ini. Satu topik yang cukup menarik. Mungkin kita tengok rantai Datuk ni, kalau kita fikir rantai-rantai ni bukan senang nak putuskan rantai. Kan? Nak putus rantai bukan perkara yang paling mudah nak putus rantai tu. Apatah lagi kalau rantai besi. Apa lagi rantai besi? Kan? Kalau rantai besi tu nak kena guna kata, nak guna mesin dan sebagainya. Ya. Apa lagi kita nak cerita malam ni, nak bincang malam ni isu Datuk, memutuskan rantai rasuah yang melibatkan manusia Datuk. Allahu Akbar. Cukup susah Cukup susah Datuk. Baik Doktor, saya nak lebih dulu kita memperagakan maksud yang kita lihat lebih tepat erti rasuah itu sebenarnya, dan rantaian ini menyebabkan kalau kita gagal menangani, maka ia tidak akan berhasil untuk kita perangi. Mungkin Doktor daripada awal. Betul Datuk. Saya setuju sangat apa pandangan Datuk. Sebab itu kalau kita ambil cara awalnya, pada umumnya, apa itu rasuah? Kan? Orang bercerita. Rasuah ni boleh katakanlah orang kata signifikan dengan nama-nama gelaran dia, tumbuk rusuk, wang apa, under table money, under counter money, duit kopi. Tapi kalau dah teruk sangat bukan under table money, ada counter. Dengan table sekali ambil. Table dia anggut sekali. Okay. Jadi nak ceritakan rasuah ni Datuk, dia satu perkara yang kesannya cukup buruk pada negara kita. Kan rasuah ini bukan hanya dari segi wang. Dia juga dari segi perkhidmatan. Dia juga dari segi bonus, dividen dan sebagainya. Bukan hanya wang semata-mata. Perkhidmatan juga boleh dikatakan sebagai rasuah. Kan perkhidmatan dimaksudkan sini ada perkhidmatan seks dah tu. Jadi kalau nak kita menggulungkan balik isu rasuah mengenai perkhidmatan ni, dia amat rasa agak macam tak percaya boleh berlaku. Itu pun dikatakan rasuah. Jadi kalau kita lihat Datuk, tajuk yang kita nak bincangkan ni Datuk, bahaya rantaian rasuah ini. Rasuah ini dia memang ada networkingnya dah. Jadi macam mana kita nak putuskan? Jadi kalau kita lihat sekarang ini, apa yang berlaku dalam negara kita Datuk, isu-isu yang berlaku dalam negara kita. Kalau saya boleh ambil contohlah Datuk, kan paling mudah. Maknanya dia berlakunya sekarang ini, kan kalau ahli falsafah mengatakan bahawa kalau kamu nak melihat 10 tahun akan datang apa yang berlaku kepada negara kita, maka lihatlah generasi sekarang. Maknanya rantaiannya bukan hanya 1 hari, 1 minggu, 1 bulan, tapi 10 tahun akan memberi impak yang buruk pada negara kita. Jadi kalau berlaku sekarang, generasi sekarang, generasi muda sekarang ini melakukan rasuah, maka kesan yang terdapat dalam negara kita 10 tahun akan datang, itulah keputusannya. Sebab itu kalau kita lihat sekarang ini,
SPRM dalam menangani memberi pendidikan kepada warga Malaysia, bukan hanya orang yang dah bekerja. Sekarang kita dah masuk daripada sekolah rendah. Sekolah tadika kita dah mula terapkan nilai-nilai murni. Sekolah rendah masuk nilai murni. Kemudian kita masuk sekolah menengah. Kita masuk di peringkat universiti dan sebagainya. Apatah lagi di organisasi dan jabatan kerajaan, Datuk. Maknanya usaha-usaha untuk memutuskan rantaian rasuah itu kita buat, SPRM buat secara berterusan tanpa jemu dengan harapan dibantu oleh semua rakyat Malaysia. Sebab masalah rasuah bukan masalah SPRM. Masalah rasuah adalah masalah rakyat Malaysia. Di mana? Cukup dah berpuluh tahun dah. SPRM dah mengajar, dah bercerita juga. Sekarang masanya, mari sama-sama kita rakyat Malaysia perangi rasuah, benteras rasuah, putuskan rantaian rasuah agar tidak berlaku, agar negara kita semuanya rakyat Malaysia mendapat hak yang sepatutnya, mendapat perkhidmatan yang sepatutnya, mendapat kualiti yang sepatutnya daripada apa yang kerajaan peruntukkan kepada negara kita. Wallahu a'lam bishawab. Tuan ada sebutkan tadi generasi muda kalau terlibat ataupun terbabit dalam kerja rasuah ini menjadikan bahawa kedudukan negara akan datang boleh kita anggap sebagai boleh musnah. Bagaimana pula kalau generasi tua yang lebih matang melakukan kerjaya rasuah ini yang memberi contoh tidak baik kepada generasi muda? Betul. Kalau kita lihat generasi tua adalah tontonan atau panduan yang dirujuk oleh generasi muda. Maknanya pepatah mengatakan bapa borek anak rintik itu dulu, Datuk. Itu dulu. Sekarang tak boleh pakai. Kalau kita nak gunakan isu bahayanya rantai rasuah ini, tak boleh pakai dah. Kan sebab itulah Islam kata, kan iman tak dapat diwarisi dari seorang ayah yang bertakwa. Nak ceritakannya, Datuk, bahawa iman tak boleh waris. Tapi kenapa kita nak wariskan rasuah kepada anak cucu kita? Sedangkan kita tahu bahawa generasi kita ni lah, generasi otak-otak ni, umur 50 tahun ke atas ni, kita menguruskan negara kita ini. Sebab apa tu? Sebab Malaysia ini atau dunia ini, kita hanya dipinjamkan untuk kita mengurus dan serah kembali kepada generasi muda nanti, Datuk. Keturunan bawah-bawah kita. Jadi kalau kita dah rosakkan, apa akan kita serah kepada generasi nanti? Dan ini kena kita faham. Jadi kita tidak mahu generasi ini menjadikan kita sebagai idola kepada perkara yang negatif. Kan? Maknanya sepatutnya kita, generasi yang ada sekarang ini, ataupun kumpulan atau golongan yang ada sekarang ini yang mentadbir negara, yang mentadbir organisasi jabatan, yang mentadbir organisasi kekeluargaan. Okey, terima kasih. Tadi kita berhenti seketika dan kita sambung balik perbincangan kita mengenai bahaya rantaian rasuah dan saya tinggalkan anda tadi tentang TI, kedudukan Indeks Persepsi Rasuah Negara. Yang mana kalau ikut Tuan Sulaiman, dia kata bertambah baik. Bertambah baik. Kat mana baik tu selepas berlaku beberapa kontroversi? Kalau kita tengok, Datuk, pada tahun 2018, kita kedudukan kita tangga ke-61. Kan? Tangga 61. Tapi 2011 kita tangga 51. Maknanya kita lebih baik daripada yang lepas, 10 tangga lebih kurang. Jadi nak ceritakan, macam saya kata tadi, kajian transparansi interrasuah ini dibuat kajian secara random untuk seluruh negara. Dengan menumpukan fokus pada sektor-sektor tertentu. Saya nak masuk kat sini, Tuan. Indeks ini ditentukan melalui kriteria bagaimana? Itu yang saya kata. Dia ada kajian tentang tengok golongan-golongan. Kalau kita cerita pasal kajian ni sebenarnya, dia adalah lebih sesuai, terpakai menggunakan ruang lingkup dan budaya suatu negara itu sendiri. Tapi TI ini kita secara gender untuk semua. Jadi kita boleh mengambil sebagai positif, ambil bahawa yes,
berlaku berasuah negara kita dan kita lihat kita kena perbaiki apa persepsi luar terhadap negara kita. Walaupun kita nampak dah kedudukan sekarang bertambah baik, tapi kita kena lebih baik lagi supaya bila negara kita bebas daripada rasuah, TI nampak bagus, kedudukan bagus, maka pelaburan akan masuk ke negara Malaysia. Mana kita punya usahawan-usahawan, ahli korporat akan lebih dapat menjana keuntungan. Kalaulah kata negara kita negara rasuah, siapa berani nak melabur dalam negara kita? Dan itu maksud saya. Jadi maknanya dengan TI ini sebagai garis panduan saja. Nak menunjukkan kita kena alert bahawa negara Malaysia juga dipantau tentang pelakuan rasuah. Nah, bagi saya kedudukan itu satu indikator saja. Tapi yang betul, kita kena berubah. Rakyat Malaysia kena berubah. Ahli korporat kena berubah. Pelajar kena berubah. Golongan muda kena berubah. Dan semua golongan kena berubah. Menjadikan negara kita ini negara yang bukan hanya nampaknya bersih tak rasuah, tapi dirasai bahawa negara Malaysia negara bebas rasuah. Tuan tak sebut kluster politik dalam rasuah negara. Kalau kita nak pergi kepada soal COVID ni, dia ada macam-macam kluster. Tapi salah satu yang disebut menyebabkan indeks persepsi rasuah itu adalah dari golongan ataupun kluster politik ini. Ya, saya tak nafikan Datuk. Soalan Datuk tu tak nafikan. Saya nak bercerita Datuk, tentang rasuah ini, dia tidak pada golongan. Dia tak kenal siapa. Dia tidak ke siapa. Datuk bercerita golongan. Golongan ahli agama pun ada juga. Golongan ahli rumah ibadat ambil rasuah juga. Jadi rasuah ini tidak boleh dikenakan atau dituju fokus pada golongan. Memang kajian menunjukkan bahawa ahli politik terlibat rasuah, agensi penguasa terlibat rasuah, PBT terlibat rasuah. Ini memang berlaku semua sekali, memang lihat. Tapi bukan PBT sendiri yang melakukan rasuah. Yang melakukan rasuah adalah jentera ataupun orang yang berada dalam PBT. Sama juga Datuk cakap tadi pasal ahli politik. Bukan semua ahli politik kaki rasuah. Sebahagian daripada ahli politik adalah golongan orang yang betul-betul memperjuangkan hak-hak rakyat. Dan ini yang kita cari. Ahli politik begini. Maknanya ahli politik membetulkan elemen-elemen agak tersengit, pengurusan pentadbiran agak sengit. Sebagai contoh saya Datuk, yang paling terbaru sekarang yang dilihat. Kehebatan saya memuji Datuk di sini. Saya memuji sini bahawa kehebatan ketua pengarah Jabatan Immigration. Seorang ketua jabatan yang mempunyai keimanan yang tinggi dan menjaga amanah yang cukup hebat. Maka dia bersama-sama SPM membentras budaya rasuah atau minta maaf sekali budaya itu sebab ramai terlibat. Sebab nampak rantaian di situ. Kalau kita tengok yang baru ini, 46 orang ditangkap, kes cop keluar masuk pendatang daripada luar. Datuk bayangkan, andai katalah perkara ini tidak dicegah, maka apa akan berlaku negara kita? Lambatkan pendatang asing akan lebih banyak. Itu nampak pendatang asing tanpa izin kalau dia tak ada dokumen. Sekarang masalah dia ada dokumen. Sama lepas pelancong. Dia cuma pergi sepadan, cop patah balik. Tak keluar apa. Mana tidak ada prosedur. Dan kalau lihat hasil daripada rasuah ini tengok, seorang kaki tangan awam yang di dalam kumpulan sokongan mempunyai kereta mewah Datuk 4 buah bukan sebuah. Kita nak pakai kancil memfikir 10 kali. Tapi dia boleh pakai Mustang, Audi, Porsche dengan grade 19. Minta maaf Datuk kalau silap. Maknanya saya rasa kalau diceritakan tentang jawatan grade dia dengan grade Jusah kalau pun takkan mampu pakai 4 kereta mewah. Mana Jusah mana golongan tertinggi dalam daripada awam itu pun tak mampu Datuk. Jadi nak ceritakannya bahawa kehidupan mewah ini membuatkan dia lupa, maka dia tidak fikir impak, kesan buruk kepada perbuatan dia itu nanti akan merosakkan ekonomi negara dan mendatang kemudaratan kepada negara berkaitan dengan penyakit dan sebagainya. Dan ini yang kita perlu putuskan rantaian ini. Dan rantaian itu tengok macam mana MO dia orang ejen menggunakan orang immigration dibantu oleh orang awam untuk mendapatkan urusan pasport itu. Dicop tak payah keluar, boleh cop keluar masuk balik. Dan ini agak merungsikan kita sebab kita takut Malaysia terhenti penuh dengan lambakan-lambakan yang nampaknya genuine tapi sebenarnya PTI. Tuan, perkara yang membimbangkan, saya setuju dengan Tuan, bahawa di peringkat ini kita lihat
border atau perenggan negara menjadi satu kebimbangan kepada kita. Kalau inilah fenomena yang sedang berlaku, itu yang pertama. Yang kedua tuan, kalau selagi wujud broker dalam apa jenis hubungan untuk mendapatkan kebendaan seperti ini, maka selagi ada broker akan berlaku rantaian-rantaian ini. Bagaimana SPRM nak mengambil kira perkara ini? Terima kasih, Datuk. Soalan tu sekarang kita memang tahu dah. Maka rasuah itu tidak akan berlaku kalau tidak ada orang tengah atau broker dan sebagainya. Dan inilah puncanya yang berlaku. Sebab itu kerajaan sekarang dari dalam usaha kerajaan sekarang macam nak mentas ini, maka kalau kita tengok dulu kita nak buat kad pengenalan. Dia mengambil masa sampai berbulan-bulan, tapi sekarang sehari dah siap, Datuk. Maknanya dia memutuskan birokrasi dan memudahkan kepada orang awam untuk memperoleh. Bila urusan rasmi dipermudahkan, maka ruang untuk laku asas akan berlaku. Tentu akan sentiasa berkeliaran, Datuk. Sebab itulah profession dia. Dia akan mencari ruang dan peluang. Dan mana-mana orang yang lemah tentang pengurusan keimanan dia, dan ada sistem dan prosedur yang agak longgar, maka dia akan menyebabkan rasuah berlaku. Tapi sekarang ini, Datuk, kita dah ada NACP, National Anti-Corruption Plan. Dan semua kementerian dan jabatan perlu ada OACP. Dia punya organisasi, punya plan strategi. Bagaimana nak jadikan organisasi awam ini sebuah organisasi yang cemerlang, gemilang dan terbilang. Jadi di situ dia menggunakan beberapa konsep yang untuk memastikan bahawa organisasi itu memahami apa perlu, apa kehendak, apa yang patut dilaksanakan. Sebab itu OACP, Organization Plan, Organization Anti-Corruption Plan, Datuk, perlu dibuat dalam untuk membangunkan OACP, maka dia punya kena buat kajian risiko korupsi yang berlaku dalam organisasi atau kementerian dia. Jadi bila dia dah tahu organisasi atau kementerian dia, maka dia boleh fokus pada bahagian mana yang ruang dan peluang rasuah berlaku. Kalau ini dapat ditangani, Datuk, nescaya ruang tonton takkan dapat lagi. Ini nak kena kita laksanakan. Maknanya kalau sistem dari betul dibaikkan, mencari mana ruang dan peluang yang berlaku, ditutup, maka percayalah. Sebab orang banyak berkata juga, Datuk, kenapalah duk tangkap pemberi, penerima saja. Pemberi tak bagi. Kenapa pemberi tak ditangkap? Bukan tak tangkap. Kita tangkap juga. Cuma mungkin kita dapat sebab nampak tangkap sekarang ramai yang penerima. Kenapa? Sebab penerima ini majoriti yang minta. Kalau patutnya sekarang ini penerima, contoh kalau dikatakan penerima itu kaki tangan awam. Sebab kajian menunjukkan, Datuk, tangkapan yang dibuat oleh SPM, Datuk, bermula pada Januari hingga Oktober 2020, Datuk, sebanyak 840 orang telah ditangkap atas kerasuah. Daripada 840 orang, 386 adalah kaki tangan awam dan selebihnya 454 adalah pihak ejen atau orang awam atau orang swasta. Makna Datuk tengok, 386, satu jumlah cukup besar. Penglipatan kaki tangan awam tentang rasuah. Kalau tak benteras, apa akan berlaku mendatang? Peningkatan pasti akan berlaku. Sebab dia rasa tak ada apa, tak ada siapa boleh buat apa-apa. Aku buat tak ada siapa nak ayasah. Dan that's why. Tapi saya menyeru pada semua kaki tangan awam, putuskan rantai rasuah. Buat kerja dengan juga. Sebab darah daging yang tumbuh daripada benda-benda haram, api neraka tempat selayaknya baginya, Datuk. Kalau dia ingat itu, dia harta bawa balik ke rumah, bagi anak dia makan, benda-benda yang halal dan thayyibah, halal lagi baik, saya percaya dia takkan buat. Tapi kalau dia rasakan bahawa dia tak nampak Tuhan sentiasa melihat, dia tak nampak malaikat memantau dan menulis apa yang dia buat, maka itulah akan terus berlaku. Maka yang tadi Datuk kata, orang tengah dan sebagainya akan terus support, terus sokong, terus beri. Sebab nak dapatkan perniagaan, nak memudahkan kerja, nak memonopoli sistem perniagaan itu sendiri. Wallahu a'lam bishawab, Datuk. Tuan, kat mana sedap rasuah ni? Sedap dia gini, Datuk. Rasuah ni sedap bila dapat. Dia ketagih, Datuk. Kan? Ketagih. Saya nak ambil satu cerita, Datuk. Kalau Datuk dengan bekas magistrate
Dan Ya. Dr. Ramlan Firdaus. Tuan Firdaus Datuk, dia cerita je pengalaman dia macam mana dia mula itu. Mula dengan sekotak rokok ya Datuk. Rokok pagi rasa sedap. Lalu otak dah benda lain tambah lagi, dah duit tambah dan sebagainya, sehinggalah ia tertangkap lalu dipenjarakan. Dan saya nak kongsi cerita tentang sejarah ini Datuk. Pengalaman dia Datuk. Masa dalam penjara. Masa penjara lah berlakunya. Mak dia meninggal, abang, ipar dia meninggal dan sebagainya meninggal. Balik ke rumah Datuk. Saya cerita ni hasil rasuah ni. Balik ke rumah, dia ada 40 lebih pasang kasut Datuk. 40 lebih pasang kasut. Semua rosak. Makanan semua. Hanya satu saja yang baik elok. Iaitu kasut yang beli masa gaji dia pertama. Bayangkan berapa lama. Yang baru pun hancur. Nak ceritanya, rasuah ini ibarat anai. Anai-anai ini Datuk, dia kecil je. Tak ada apa tengok pun. Tapi kalau dia dah buat sarang, dia merosakkan, bangunan KLCC itu boleh runtuh ke anak-anak. Jadi rasuah ini samalah dengan anak-anak yang akhirnya nanti akan merosakkan dirinya, keluarganya, organisasinya, negaranya dan seterusnya dalam negara kita yang tercinta ini Datuk. Saya jarang mendengar persoalan yang ditimbulkan tentang tolak ansur, tentang perjalanan tugasan yang murni oleh pegawai-pegawai SPRM. Ada kalanya orang melihat soal pegawai SPRM ini tugasnya menangkap orang yang salah. Tapi ada kalanya sebagai manusia kita berdepan dengan situasi yang pada ketika itu hanya kita saja yang faham. Tuan bertanggungjawab untuk diperintahkan untuk menangkap si pesalah. Namun situasi pada ketika itu ada kalanya cukup menghiburkan. Bagaimana sebagai seorang pegawai SPM kita nak meletakkan soal insan dan tanggungjawab ini sebagai satu yang pasti? Terima kasih Datuk. Ini soalan yang mudah ditanya tapi sukar dijawab. Jadi nak berceritakan tentang tanggungjawab kita memang Datuk kata berat Datuk. Sebabnya kita kena mentimbangkan antara tugas hakiki, undang-undang dan kemanusiaan yang perlu kita fikirkan bersama. Sebab dalam keadaan apa pun bersalah tetap bersalah. Tetap bersalah. Tapi dia belum boleh katakan bersalah selagi ia belum dijatuhkan hukuman oleh mahkamah. Itu dalam proses siasatan. Jadi SPM tugaslah untuk menjalankan siasatan untuk memastikan bahawa pelaku itu bersalah atau tidak. So dalam proses tangkapan itulah berlaku jatuh macam-macam. Kalau pengalaman kita sahabat-sahabat kita dulu bila pergi buat serbuan, satu kes. Kan? Saya tak sebut kes di mana. Ya. Tapi bila serbuan itu, maka pengalaman saya sendiri Datuk, bila serbuan, dia diarahkan oleh bos dia untuk markup price RM5,000 untuk tujuan bagi hadiah pada tournament golf yang akan dibuat. Tapi ini please pada pendengar sekalian, dengar cerita saya, ambil iktibar apa yang saya cakap. Jadi bila bos beri arahan, dia kata bila minta bos sign surat, dia kata tak payah, engkau sign ni sendiri. Semua dia sign, maka tidak ada satu pun dokumen yang bos dia sign. Maka berlaku. Bila siasatan dibuat, maka macam mana nak membela diri? Tak ada. Semua dokumen. Bos dia kata, bila tanya kat bos dia kata, tuan, saya seorang pengarah, takkan saya nak mengarahkan pegawai saya memuat benda-benda yang tak betul. Benda salah rasuah. Saya tak beritikad. Saya ada iman. Saya orang Islam. Siapa nak bela Datuk? Tak ada siapa boleh bela dia Datuk. Maka kita setang, kita faham. Kita yakin keterangan dia bahawa memang tidak besar. Tapi mahkamah perlukan bukti. Apabila kita tangkap untuk buat penggeledahan di rumah Datuk. Bayangkan Datuk. Kita pergi kebetulan hari itu sebenarnya adalah hari jadi untuk anak dia yang umur 4 tahun. Jadi bila umur 4 tahun datang ayah dia, bila dia mengharapkan ayah dia balik petang adalah untuk bawa kek, celebrate akhir jadi dan dengan ibunya yang baru bersalin adik dia yang bongsu. Baru bersalin, tak lepas hari lagi. So apa berlaku Datuk? Bila balik ke rumah, kita bawa tangan bergaris sebab kita tak takut berlaku ni kita nak menjawabnya. Ya, betul. Kita garis tapi kita jaga maruah dia. Kita tutup dengan jaket. Jadi bila sampai rumah Datuk, sampai depan rumah, dah masuk pintu, bagi salam, anak dia buka, terus ayah bawa kek, bayangkan Datuk. Lalu terpa kaki, sekali terjatuh jaket daripada tangan dia, anak dia tarik. Tengok-tengok tangan ayah bergaris. Macam mana rasa anak dia tu? Dan isterinya yang baru bersalin itu tak lepas pantang lagi.
tengok suami dan kadang itu, apa rasa hibur? Pengsan kat situ Dato'. Sebagai seorang kaki tangan awam, sebagai seorang manusia, yes, saya dimenangkan untuk buat tangkapan. Tapi bagaimana yang berlaku tu? Sebab inilah cabaran-cabaran diterima oleh pegawai. Di luar dia orang nampak, SPN kerja tangkap. Tapi di sebalik itu, kadang-kadang kita menangis di belakang pintu orang tak tahu Dato'. Kita simpati dengan orang tak tahu. Sebab setiap manusia tetap ada belas dan kasihan Dato'. Dan inilah yang berlaku dalam pegawai-pegawai kita yang turun buat siasatan di bawah Dato'. Kerana terpaksa hukum peraturan, undang-undang terpaksa laksanaan. Cuma hibur tak hibur tanggung sendiri. Sebab itulah saya ingin mengingatkan diri saya, tuan-tuan dan puan, putus lantai rasuah, janganlah ambil rasuah. Sebab kesannya, kesalahan lain tuan-tuan sekejap dah Dato'. Tapi kalau kesalahan rasuah, keturunan akan dapat malu Dato'. Ya. Wallahualam. Baik, yang jelas tuan, bila kita lihat dulunya hanya individu saja terbabit untuk didakwa. Tetapi selepas Seksyen 17A Akta SPRM 2009 itu, maksud saya adalah corporate liability, telah menampakkan kembali kesungguhan untuk menentukan bahawa pihak syarikat juga perlu bertanggungjawab atas segala permasalahan. Betul Dato'. Okey, Seksyen 17 Capital A SPRM 2009 bukanlah seksyen untuk menolak seksyen lain. Dia adalah penambahan seksyen baru khusus untuk organisasi korporat. Itu bezanya. Sebab 17A kecil masih ada lagi, masih wujud untuk kalangan bahasa. Tapi ini 17A, capital A besar, dia letakkan bawah lebih korporat. Dan corporate liability ini, bawah Seksyen 17 Capital ini, telah diluluskan oleh Parlimen pada 5 hari bulan 4 tahun 2018. Dah lulus. 5 dan 4 2018 dah lulus. Tapi baru dikokuaskan pada 1 Jun 2020. Orang cakap, kenapa dah lulus tapi tak kuasa terus? Betul? Kenapa tak dah lulus 2018? 2 tahun. Yes. Kita memberi masa kepada organisasi korporat untuk faham, hadam apa itu corporate liability, apa Seksyen A, dan juga mengambil langkah-langkah tertentu yang terbaik untuk diri dia agar boleh jadi sebagai pembelaan di mahkamah nanti bila ia dituduh. Sebab Dato', Seksyen 17 Capital A, corporate liability ini, dia satu undang-undang yang digubal mengikut Seksyen 7 The UK Bribery Act 20 UK Bribery Act tu digubal, kita rujuk kat sana. Sebagai tempat rujukan kita lah. Dia dibuat adalah bukan untuk mencari kesalahan atau saja mencari untuk menghukum agensi korporat, tetapi dia dibuat adalah untuk menunjukkan bahawa negara kita, perniagaan negara Malaysia ini adalah perniagaan yang bersih. Malaysia bukan hanya dipandang negara bersih dan bebas rasuah, tapi lebih nampak dan dirasai kebebasan. Itu matlamatnya. Sebab itu corporate liability buat, dan dulu dia punya spirit Dato'. Kalau dulu saya sebagai pengarah syarikat atau pemunya syarikat, saya akan mengarahkan si A, okey, A ada kaki tangan saya. A, kau pergi dapatkan projek ni, aku nak janji dapat. Kalau perlu bayar, bayar. Berapa pun kita akan bayar. Sebab apa? Saya punya untung berlipat kali ganda. Okey. A pun pergi buat urusan dengan agensi yang berkaitan. Bila urusan agensi berkaitan, maka agensi minta, oi, kalau nak dulu ni tanah tak ikut spek, kawasan tak cukup, maka kena takkan nak bagi tolong saja. Pahala nak juga, pahala kena ada. Kan? Jadi dia kata, okey, tak apa. Kalau begitu, macam mana? Tak kena bayar certain amount. Katalah kena bayar dalam 10,000. Maka si pekerja tadi balik, bos, nak boleh lulus, syarat tak cukup, nak lulus kena bayar 10,000. Maka bos kata no problem. Sebab dia akan dapat untung berjuta-juta. So, maka dibayar. Suruh, kan? Dalam masa pekerja tadi bayar, maka tertangkap. Siapa yang salah? Maka kalau dulu hanya pekerja itu sahaja yang akan dikenakan tuduhan. Company tak boleh sebab tidak ada undang-undang, tidak ada akta yang boleh menghukum organisasi. Maka pekerja akan buat. Sedangkan keuntungan bersyarikat. Anda kata situasi tadi,
pekerja tak nak buat, maka risikonya pekerja mungkin boleh dibuang. Tak ikut perintah dan sebagainya. Betul. Jadi inilah tujuan 17A diwujudkan bagi membela nasib-nasib kerja dan memastikan bahawa semua organisasi korporat berada dalam keadaan yang berintegriti, menjalankan perniagaan secara baik benar, secara jujur, secara baik, mengikut prosedur yang ada. Dan itu sebab itu, Datuk, hukuman dia cukup berat, Datuk. 17A ini, hukuman dia, Datuk, minimum 1 juta ringgit Malaysia. Untuk syarikat? Untuk individu. Untuk individu. Nanti saya terangkan siapa yang boleh dikenakan. 1 juta ringgit atau 10 kali ganda nilai rasuah itu. Mana lebih tinggi? Dan penjara maksimum 20 tahun, Datuk. Atau kedua-duanya sekali. Nak ceritakan, Datuk ni, siapa dia lah buat kena ni? Kan? Okey. Yang kena ni adalah sama ada dia pengarah, board of director, funder, ketua-ketua yang terlibat dalam urusan berkaitan dengan yang diuruskan di pihak tadi. Jadi maknanya sekarang, kalau dan mungkin orang tanya, kalau saya jadi terlibat dalam mesyuarat, kalau saya board of director, kita ada 7 board of director, siapa yang kena? Kalau 7 itu tak ada yang membantah, bersetuju, 7 akan dituduh. Ini kita. Sebab dulu mungkin orang kalau duduk jadi board of director ni, satu orang boleh jaga sampai 3-4 jadi kopla. Sekarang kalau 3-4 Datuk, kalau masalah 4 masalah, kali lah berapa. Dan ini yang kekuatan. Jadi maknanya sekarang mulai 1 Jun 2020, semua organisasi korporat dia kena buat langkah-langkah pencegahan. Maknanya bagi tujuan untuk pembelaan diri dia di mahkamah nanti. Sekarang beban pembuktian pembelaan terletak pada organisasi itu sendiri. Jadi siapa yang berlaku? Semua mana-mana syarikat yang didaftarkan di bawah Akta Syarikat, dia tertakluk bawah Seksyen 17A, walau kecil mana, walau besar mana syarikat dia. Tapi cuma tata cara mencukupi untuk pembelaan mengikut kekuatan syarikat dan sebagainya. Dan kalau ini sepatut saya menyeru kepada semua warga korporat agar pastikan anda telah membuat langkah-langkah pencegahan yang baik. Maknanya dari dia punya teori ni kita memiliki teori trust lah. Top management kena pastikan. Maknanya mungkin kalau dalam organisasi Datuk kena beritahu, kena ajar orang ini rasuah tak boleh ambil, kena biar amaran. Mungkin dalam urusan dengan vendor-vendor lain itu, maka kena buat agreement bahawasanya kamu tidak boleh membuat urusan dengan kami menggunakan jalan rasuah dan sebagainya. Sekiranya berlaku, maka pihak syarikat tidak bertanggungjawab. Kamu kena buat seperti itu. Dan juga kena buat latihan-latihan yang perlu bagi semua kaki tangan. Memastikan semua kaki tangan, semua staf faham tentang kesalahan bawah 17 KPT ini. Kita buat langkah-langkah semua sekali ini dah dibuat, maka kalaulah kata syaitan berlaku, nanti syaitan akan memutuskan sama ada tata cara mencukupi itu cukup tak untuk membela diri kat mahkamah. Tapi kalau dia hanya buat sistem, dia kata ada surat tapi tak laksanakan. Cuma ada. Tapi tak laksanakan. Itu pun tak diambil kira, maka dia kena berjawab di mahkamah dan kuasa yang boleh memutuskan tata cara itu mencukupi atau tidak hanya mahkamah hakim yang memutuskan. SPM hanya membawa hasil siasatan serah kepada Timbalan Berbahaya untuk dapat konsen dan mahkamah memutuskan sama ada apa yang dikatakan SPM itu mencukupi itu cukup atau tidak, maka mahkamah yang memutuskan. Jadi dari sudut organisasi dia tu, saya menyeru kepada semua top management kena pastikan, kena alert benda ni. Sebab kalau kena denda dia cukup tinggi, dan saya menyeru bahawa buatlah kerja dengan betul, dapat bagi sama rata kualiti kerja yang terbaik, akan membagi perkhidmatan yang terbaik dan hasilnya rakyat akan dapat nikmati. Kita tidak mahu, Datuk, nilaian 1 juta ringgit yang diperuntukkan kepada rakyat untuk buat satu projek, tapi kualiti yang dapat hanya 500,000 ringgit atau sebagainya. Dan ini amat menyedihkan. Sebab itu kadang-kadang kita tengok, Datuk, baru buat jalan, nampak cantik hitam, tak sampai 2 minggu lalang boleh tumbuh daripada jalan raya. Apa maksud dia? Maksudnya kepadatan, ketebalan tidak mengikut spek yang ditetapkan.
Ini pengalaman saya masa buat siasatan. Dan banyak macam lagi Datuk kalau buat. Kan? Pergi buat kat luar sana kata buat pondok anjur khusus sana buat anjur khusus tapi taklah khusus. Barang pen contoh pen gini pen yang harga 50 sen tapi bila masuk dalam tender kerajaan jadilah RM50 sebatang pen. Dan ini berlaku. Sebab apa? Integriti tak ada dalam diri. Sebab apa? Rantaiannya panjang ya Datuk. Tak putus-putus. Tak putus-putus. Ada sepakatan antara pembekal dengan dia. Orang tengah. Kalau dia tengok sekarang ni, budaya sekarang dengan buat program-program macam-macam program, buat t-shirt, dia saja macam yang kecil-kecil ni. Dia makankan price, sejak kat jabatan, dia pakai dengan ni, ambil satu t-shirt RM10 untung, t-shirt harga RM27. Pauk dengan kan 37, RM10 masuk poket dia. Gaji dapat dah. Gaji dia amalkan untung lah, tapi mana kualitinya? Jadi syarikatnya membuat akan keluarkan kualiti RM27 bukan RM37. Nah, ini yang berlaku tu. Jadi rakyat biasalah mendapat benda-benda yang tidak sepatutnya dapat. Sepatutnya lebih baik kualitinya, tapi dah berlakunya rasuah. Allahu Akbar. Habis sekali tu. Tuan, baru-baru ni SPRM kita memang akui telah berupaya dan telah berjaya sekurang-kurangnya menunjukkan kesungguhan untuk membantras rasuah. Tapi berlaku sedikit peristiwa. Imej SPRM ni dicalarkan dengan pelbagai sinisism, sindiran yang menikam kalbu seluruh warga SPRM. Saya rasa tuan tahu apa perkara yang telah berlaku bila pagar ini dikaitkan dengan SPRM. Puan, perkara ini sebenarnya memerlukan sedikit penjelasan setakat yang boleh tentang perkara yang berlaku itu. Terima kasih Datuk. Datuk punya soalan saya rasa tricky kat saya. Okey, tak gini lah gini. Macam best ya Datuk. Kita ni, adat kita ni, bila kita buat 1000 kebaikan, orang takkan tak apa Datuk. Orang masuk orang puji, orang kau. Tapi satu kesilapan Datuk, habis yang 1000 tadi. Itulah sikap manusia. Sama juga dalam pepatah mengatakan Datuk, apa? Panas setahun, hujan sehari. Maka habis semua sekali. Jadi nak ceritakan pasal tu Datuk. Saya kira gini Datuk. Kita tu kadang kita dengan tanyalah kalau yang kata tak puas hati tu pergi bujuk dengan suami. Apa cerita sebenarnya? Sebenarnya gini Datuk. Kita kena faham tentang undang-undang yang ada di negara kita. Datuk Okey, dia tak timbul isu. Dia nak panjat pagar ke, panjat kolam ke, panjat apa, terjun apa tak kisah. Tak kisah. Isunya it's a procedure. Peraturan yang ada. Sekarang Datuk, bila mana-mana agensi lah bukan SPM saja. Polis ke Custom Immigration buat siasatan. Bila buat siasatan, habis siasatan, maka dikeluarkan bon jaminan. Maka orang yang dituduhlah, orang yang disyaki menyediakan seorang penjamin dan penjamin, maka kita keluar jaminan. Selepas jaminan keluar Datuk, dia dah bukan bidang kuasa kita dah. Kita tak boleh tahan dia. Dia jadi tahanan salah pula nanti sekarang. Dia makanya dah habis itu, maka kita lepaskanlah untuk dia balik ke rumah masing-masing. Supaya nanti pada masa yang tarikh takkan dalam menjamin, dia boleh datang balik. Datang balik ke SPRM. Ikut tarikh tetapkan. So dia keluar tu dia nak pergi mana? Dah masuk kereta ke tak turun kereta, lepas nak lari ke mana tu? Dah kita berhati. Kalau lah SPRM kerjanya Datuk, lepas jamin semua pegawai seorang kena pastikan dia keluar sampai ke rumah. Tak ada kerja lain. Kan? Tak ada kerja lain. Tak ada lain lah. Kan? Takkan siapa nak mengantar mengiring dia tu, kan? Bawa sampai depan pagar. Okey, sekianlah sahaja. Terima kasih, baru jalan. Dah nak cerita. Betul. Sistemnya. Dah sistem mengajarkan baru selepas dia tu habislah. Cuma sebab jadi isunya, dah dia kata berada dalam kawasan SPM lah. Dan manusia ini memang seronok Datuk cerita-cerita yang panas-panas. Create cerita, siap kalau tengok dia punya tu dengan lompat belakang, lompat gitu. Mana dapat sih tak wallahu alam bisawab sebab saya tak tahu. Mungkin ada ilmu terbang Batman ke Superman, wallahu alam bisawab. Tapi nak ceritanya, itulah prosedur kita. Maka kalau kata habis jaminan, maka bukan dah bawah kita. Cuma sebab dia berada di lingkungan kita, tapi keselamatan dia tidak tercalar apa. Dia keluar nak urusan lain tu, bab dia lah. Kita tak boleh ambil tahu tu sebab kawan kita
nak banyak benda lain nak buat lagi. Bukan seorang je tau. Jalan setan bukan seorang dalam jabat itu. CIO, kadang 2-3 orang, 2-3 WKT dia kena selesaikan, kena ikut statement dan sebagainya. Takkan nak habis tu dah habis pun nak ikut. Oh tak buat kita. Tuan, saya nak bertanya jugalah tentang peranan dan keberkesanan CIO yang ditempatkan di agensi-agensi kerajaan, kementerian dan sebagainya. Peranan sebenar sudah tentulah membabitkan beberapa prosedur termasuklah proses tender dan sebagainya. Dan apakah ini menampakkan perubahan yang besar dalam pendekatan ini? Ya, terima kasih Tok. Sebenarnya kita memang melihat ini adalah satu kaedah yang mekanisme yang kita gunakan untuk memastikan jabatan atau kementerian yang berisiko tinggi. Sebab itu yang kemana kementerian yang berisiko tinggi, kita akan letakkan pegawai kita setaraf dengan risiko dia, dengan grade dia. Sampai yang tertinggi jusah letak kat kementerian dan sebagainya. Okey, peranan dia orang adalah untuk menasihati dan beri pandangan kepada ketua jabatan yang tempat dia bertugas. Itu peranan dia. Mana menasihati, tunjuk cara, dan di situ juga dia akan bantu untuk mengkaji, melihat kat mana risiko rasuah itu berlaku. Nah, kalau biasanya kalau semua pegawai-pegawai dipanggil CIO ini yang bertugas di luar, maka dia akan mengependekatan kalau yang kita ada adalah CRM, Corporate Risk Management, Corruption Risk Management, di mana dengan mengadakan analisa ini, maka kita boleh kenal pasti dekat mana ruang dan peluang berlaku. Maka kita boleh fokus. Jadi bila fokus, kita boleh memikirkan satu strategi agar ruang dan peluang itu betul macam Datuk kata tadi. Datuk katakan tonton dan sebagainya lah, orang tengah sebagainya. Jadi kalau kita dah pasti, kawasan enforcement ni, kawasan penguasa ini berlaku. Jadi maknanya macam mana nak mengurangkan dia? Maka dia atas kajian tadi akan buat strategi. Membina strategi untuk menutup ruang dan peluang berlaku. Itu peran CIO. Jadi sekiranya kes itu berlaku berkaitan tentang kesalahan tanda tertib, maka jabatan akan ambil. Tapi sekiranya kes itu berlaku ada kaitan dengan rasuah, maka dia adalah orang yang akan melaporkan kesalahan rasuah itu kepada SPM. Dia tanggungjawab untuk melapor. Mana nasihat tak jalan, rasuah berlaku, dia kena lapor. Baru SPM akan ambil tindakan. Dan dia tidak akan menyiasat. Dia hanya khidmat nasihat. Jadi apa-apa keperluan atau ketidakpahaman tentang rasuah, organisasi atau kementerian atau jabatan boleh merujuk bertanya kepada CIO yang berada di organisasi masing. Itu peranan dia orang. Jadi bukanlah dia kata, tapi ini nanti dia akan masuk juga bawah 17 KPTI, dia bertanggungjawab untuk menasihati juga, memberi panduan kepada dia. Tapi bukan pemutus. Saya nak bagi ruang pada Tuan untuk minum air seteguk kerana kita nak teruskan sikit lagi, lebih kurang 5 ke 10 minit. Kerana yang paling penting apabila kita lihat keterangan ataupun kenyataan yang diberikan oleh Tuan Haji Sulaiman Haji Kasim tadi menampakkan kesungguhan SPRM dalam menegakkan ataupun memperjuangkan rasuah ini, dan sudah pastilah dari apa yang disebut tadi, sememangnya kefahaman kita tentang tanggungjawab, tugasan dan sebagainya ini ada kalanya agak terbatas oleh kita, dan kita lebih meletakkan kefahaman ini berdasarkan kepada dengar-dengar ataupun bacaan di media sosial tanpa kita mengetahui duduk perkara sebenar. Cuma Tuan, saya nak tamatkan perbincangan kita ini dengan satu persoalan yang kita lihat sudah biasa ditampilkan di mana-mana. Yang pertama tentang dakwaan terpilih, ikan bilis, ikan paus, kan? Jadi kalau ikan bilis ni dicekup, ikan paus ni terlepas, kan? Ini perkara yang sudah biasa dan kedengaran sejak dulu lagi dan sudah kebiasaan. Cuma satu Tuan, kalau Tuan sebutkan tadi bagaimana kita nak mendidik, sudah pastilah kalau kita faham bahawa SPM juga memiliki pendidikan, disebut bahagian pendidikan masyarakat. Bahagian pendidikan masyarakat. Bagaimana engagement dengan pihak universiti, pihak anak-anak muda diketengahkan oleh SPRM dalam usaha memperkukuhkan lagi supaya kebencian terhadap rasuah ini bertapak sejak awal. Terima kasih Datuk. Dia macam saya kata awal tadi Datuk. Sebab kita melaksanakan, kita mendidik bukan hanya kepada golongan kaki tangan awam sebagainya.
kita mendidik bersekolah. Kita ada wira anti rasuah dan sebagainya. Kita ada sekretariat pencegahan rasuah di IPT. Dan kita ada rakan muda dan sebagainya. Dan ini usaha-usaha kita mendekatkan diri kita. Sebab orang melihat SPM ini hanyalah untuk menyiasat, tangkap siasat. Tapi sebenarnya dia tidak ada pecahan. Kita dalam SPM tu, kita ada panggil bahagian siasatan. Memang tugas untuk menyiasat. Bahagian perisikan, tujuan untuk mengesahkan maklumat-maklumat yang tidak lengkap. Kita ada bahagian pendakwaan yang hukum membawa dan menuduh kita punya pesalah-pesalah. Dan kita ada bahagian pendidikan masyarakat. Bahagian pendidikan masyarakat ini adalah bertujuan untuk mendidik masyarakat dengan menggunakan bahagian pelbagai-bagai dengan media sosial dan sebagainya. Jadi inilah tim-tim atau bahagian-bahagian, dan kita ada satu lagi bahagian pentadbiran lah. Ini yang untuk menggunakan kita punya kebaikan dan sebagainya. Jadi inilah Datuk. Dan yang satu lagi kita ada dalam bahagian pencegahan ini juga tu. Kita bukan tangkapan, kita pencegahan, kita ada bahagian pemeriksaan dan perundingan. Yang peranan dia adalah untuk menasihati mana-mana kementerian, mana-mana jabatan, mana-mana organisasi yang mempunyai masalah tentang ruang dan peluang berkeluar, maka dia akan datang buat kajian, bagi khidmat nasihat kepada ini. Ini bantuan kita. Kita tak tangkap, khidmat nasihat. Berlaku dah sikit-sikit yang nak. Okey, kita punya khidmat nasihat. Kita nampak ruang dan peluang berlaku sebab kelemahan. Bukan sebab kelemahan sistem. Kita perbaiki sistem. Bagi yang belum berlaku, kita buat tindakan. Kita ajar pendidikan. Kita jemput, kita rujuk pada amar dan sebagainya. Untuk membuat aktiviti-aktiviti tentang pencegahan rasuah, pendidikan rasuah. Kita buat semua sekali tu. Pendidikan. Bukan hanya tangkap. Tangkap itu adalah final last. Maknanya menghukum bukan satu ketinggian terbaik. Kita didik untuk mencegah. Dalam bahasa saya suka kaum Jama. Dan Jama kacukan Jawa dan Melayu. Jama. Dalam Jawa. Bukan Jawi ya? Bukan Jawi. Tapi nak cerita je, pendidikan ini kita buat ini memang sebaik-baiknya. Macam kata-katalah prevention better than cure. Itu Jama punya. Oh, tu cakap Jawa. Jama. Sekali-sekala. Jadi nak ceritakan maknanya kita mencegah lebih baik. Mencegah lebih baik daripada mengobati. Dan sebab itu Datuk, kalau saya nak rujuk sikit Datuk. Dalam surah An-Nisa ayat 58. Maknanya sesungguhnya Allah menyuruh supaya kamu menyerahkan amanah itu kepada ahli. Dan kalau kamu buat satu itu, menghukumlah dengan hukuman yang adil. Nak hukum. Kan? Jadi kalau kamu mengetahui bahawa azab Allah itu berat sekali. Jadi nak ceritakan Datuk, maka dalam proses kita ini, sebab itu kita ada cawangan pendidikan masyarakat, unit pencegahan, siasatan, operasi dan sebagainya. Sebab kita nak melihat bahawa agar rakyat kita ini mendapat hak sepatutnya. Kadang-kadang dia buat mungkin dia tak sedar sebab budaya dia begitu. Budaya dia punya organisasi itu macam gitu, pada begitu. Jadi kita kena betulkan. Kita kena tunjukkan ini tak betul. Maknanya benda-benda yang boleh kita nasihat yang belum berlaku dan kita jangka akan berlaku, maka kita beri khidmat nasihat agar ia tidak berlaku. Ini kalau ini dapat dilaksanakan kepada semua, dan saya pasti rantaian rasuah itu pasti akan dapat dihapuskan. Sebab nak memutuskan ini memerlukan semangat yang kuat. Islam kata kepada itu, kalau kamu tak mampu mencegah dengan tenaga tangan kamu, maka cegahlah dengan mulut, lisan kamu. Kalau tak mampu dengan lisan, maka hati. Cegah dengan hati. Selemah-lemah iman. Selemah-lemah iman itu. Allah itu kalau tak ceritanya, mana suruh tunjuk Islam kata dengan tangan tu, bukan suruh betul. Mana kekuatan, tenaga, kuasa yang kamu ada. Itu yang tersirat, yang tersurat katanya tangan. Dan lisan itu, inilah khidmat nasihat yang diberikan. Inilah peranan bahagian pencegahan, bahagian pendidikan, bahagian pendidikan masyarakat yang mengajar, mendidik agar orang bebas, tidak makan, merasa takut dengan rasuah dan sebagainya. Dan kalau tak kuat juga dari hati. So, dari hati bukan hanya hati rasa tak redha, tapi berdoakan, ya Allah, ya Tuhanku, sesungguhnya aku mohon kepadamu, ya Allah, agar kau lembutkan hati mereka, mengelakkan daripada melakukan perkara mungkar, amal ma'ruf nahi mungkar, kewajipan kita Datuk. Sebab kena ingat dalam Al-Quran kata apa? Apabila amanah itu diberikan kepada gunung dan ganang, bukit dan buka, hutan dan sebagainya, maka semua tak sanggup.
kecuali manusia yang sanggup terima amanah itu. Sedangkan manusia ini alfa, manusia yang mudah lupa dan manusia banyak berlaku kesilapan sebab manusia mempunyai nafsu dan iman. Sebab itu kehebatan manusia ini, kalau dia boleh mengawal nafsu, keimanan dia lebih tinggi, maka dia lebih baik daripada malaikat. Tapi kalau dia tak boleh mengawal nafsu, nescaya dia lebih buruk daripada haiwan yang melata di muka bumi. Wallahu a'lam. Saya nak bagi penutup pada Tuan, ungkapan yang selalu Tuan sebut itu, saya nak bagi Tuan bercakap terus dengan masyarakat tentang kita bangun pagi-pagi, akhirnya itu ungkapan yang penutup tirai dalam Terima perbincangan kasih. kita. Subhanallah. Tuan-tuan, terima kasih lebih Tuan. Saya nak akan ingatkan diri saya, tuan-tuan dan penonton sekalian. Kita renung, tuan-tuan. Kita renung hari ini tadi. Pagi tadi, kita bangun pagi, tuan-tuan. Lepas bangun pagi, kita mandi. Lepas mandi, Datuk, kita pakai pakaian. Lepas tu kita solat subuh. Lepas solat subuh kita ambil sarapan. Lepas tu terus pergi ke pejabat. Macam Datuk kita pergi datang ke pejabat sebagainya. Dan akhirnya sampailah malam ini kita bertemu dalam siaran ini, Datuk. Jadi nak cerita, Datuk, Imam Ghazali berkata, perkara yang paling hampir dengan manusia adalah kematian, dan mati tidak akan berganjak walau satu detik sekalipun. Perkara yang paling jauh adalah masa yang telah berlalu. Perkara yang paling berat adalah amanah. Perkara yang paling ringan adalah meninggalkan solat. Saya nak yang tadi, Datuk, yang pertama. Perkara yang paling hampir dengan manusia kematian, dan mati tidak akan berganjak walau satu detik. Tuan-tuan, perempuan rahmati berkata Allah Ta'ala. Tuan-tuan, andai kata besok pagi, kita bukan bangun pagi untuk kita mandi. Pada ketika itu, pada saat itu, kita telah dimandikan. Kita bangun pagi bukan untuk kita pakai pakaian. Rupa-rupanya, pada ketika itu, pada saat itu, kita telah dikapang dengan kain putih tanpa corak dan warna. Kain kapas yang harga RM4.30 semeter. Tiada kasebo, tiada setin, tiada sutra. Dan akhirnya, tuan-tuan, esok kita bangun bukan untuk solat subuh, tapi rupa-rupanya kita telah disolatkan solat jenazah. Solat jenazah tanpa rukuk dan sujud. Cukup atau tidak nak tampung lompang-lompang solat yang kita tinggalkan. Dan akhirnya, tuan-tuan, bukan kita jalan ke pejabat, rupanya kita telah diusung ke liang lahat, Datuk. Dan tak ada apa pun. Dan siapa yang usung kita, Datuk? Kawan-kawan kita, Datuk. Sahabat-sahabat kita. Saudara-saudara kita. Dan diusung sampai pejabat, lalu ditinggalkan kita. Tak ada siapa bersama kita. Duit yang banyak tak bawa, Datuk. Kereta Mustang, kereta Porsche, kereta Audi tak ikut masuk kubur, Datuk. Akan jadi dipanggil harta pusaka. Yang ditinggalkan. Yang tinggalkan. Kalaulah harta pusaka itu diguna untuk maksiat, jawablah kita dalam kubur dengan malaikat nanti, Datuk. Okey. Dan kita boleh ambil berjuta ringgit, Datuk. Tapi untuk apa, Datuk? Adakah anda pasti esok mentari pasti bersinar untuk kita? Kalau kamu pasti besok kamu boleh gamin, mentari pasti bersinar, kamu masih boleh hidup, teruskan. Tapi kalau kamu tak tahu bila ajal mau tiba, ingatlah, mungkin besok akan mati, harta akan merosakkan, memusnahkan kehidupan kita dan keluarga kita. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih banyak kepada Tuan Haji Sulaiman Haji Kasim, seorang penceramah yang hebat sebenarnya, yang bertugas sebagai Ketua Cawangan Komunikasi Dalaman SPRM di bawah bahagian komunikasi strategik, yang telah memberikan pencerahan yang agak baik dalam persoalan yang saya timbulkan. Sama-samalah kita membantu dan bersama dengan SPRM untuk kita membanteras gejala rasuah, kerana sesungguhnya rezeki yang halal itu akan membina kehidupan yang barakah dan seterusnya akan menghasilkan keturunan kita yang baik-baik. Boleh saya tanya bebas betul kita, Datuk? Boleh. Untuk kepentingan? Boleh. Okey. Untuk para penonton pendengar, kalau ada masalah berkaitan dengan rasuah, terus telefon 1-800-88-6000. 1-800-88-6000. 3 kali. 1-800-88-6000. Ya. Tanya terus SPRM. Jangan dengar cerita kat luar untuk dapat berita yang tepat dan sahih. Dan boleh melayari web kita www.spm.gov.my. Bila dapat info kat situ, maklumat tentang sekali. Terima kasih. Tanya di situ saja. Tanya di situ. Baik, terima kasih sahabat saya Tuan Haji Sulaiman Haji Kasim. InsyaAllah kita jumpa di lain masa, dan kita harap Tuan Haji tak orang kata tak
serik lah untuk bersama kita lagi. InsyaAllah. InsyaAllah PBC TV akan terus bersama anda dengan pelbagai isu dari masa ke semasa. Dengan itu kita sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.